Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam hormat. Terima kasih kerana bersama saya dalam laporan laksana ke-23 ini. Sesungguhnya laporan mingguan ini mencerminkan kesungguhan dan komitmen kerajaan dalam memastikan status pencapaian pakej prihatin dan juga penjana dijalankan dengan telus dan terbuka. Tracking where the allocations go and being transparent on this is important as it promotes efficiency in the allocation of public resources. Tracking using real-time data is also important to ensure better and more targeted policy formulation for the greater good. Laporan laksana ke-23 akan memberi fokus kepada status pelaksanaan penjana dan diikuti oleh ulasan isu semasa, manakala inisiatif prihatin akan dikongsi sebagai lampiran dan dimuat naik di laman web Kementerian Kewangan serta saluran media sosial rasmi. Saudara dan saudari yang dihormati, di bawah penjana, inisiatif-inisiatif telah dikategorikan kepada 3 matlamat utama: memperkasakan rakyat, melonjakkan perniagaan dan merangsang ekonomi. Saya mulakan dengan pelaksanaan langkah di bawah matlamat pertama penjana, iaitu memperkasakan rakyat yang merangkumi bantuan berbentuk bayaran one-off, diskaun dan inisiatif-inisiatif yang memberi fokus dalam memastikan kelangsungan pekerjaan dan meningkatkan daya saing. Pertama, skim peduli kesihatan untuk kumpulan B40 yang dikawal selia oleh Kementerian Kesihatan Malaysia. Peka B40 memberi penekanan kepada golongan B40 bagi melakukan pengesanan awal untuk penyakit tidak berjangkit. Di antara 1 Julai sehingga 18 September 2020, sebanyak 90,694 tuntutan diterima yang berjumlah 5.92 juta ringgit. Melalui peka B40, mereka yang layak, iaitu penerima bantuan sara hidup dan pasangannya yang berdaftar dan berumur 40 tahun dan ke atas, akan dibiayai sepenuhnya oleh kerajaan untuk melakukan saringan kesihatan di klinik-klinik yang berdaftar dengan peka B40. Pemohon yang layak bakal menerima 4 manfaat daripada skim ini, meliputi perkhidmatan saringan kesihatan. Pendaftaran masih dibuka dan saya ingin menggalakkan mereka yang layak agar mengambil peluang ini dan mendaftar melalui pautan rasmi KKM. Kedua, selaras dengan pembukaan ekonomi, ibu bapa yang bekerja kini sudah mula mempunyai keyakinan untuk menghantar anak-anak ke pusat asuhan kanak-kanak. Bagi menggalakkan pusat asuhan kanak-kanak mengamalkan SOP norma baharu dan pengiktirafan premis, geran secara one-off yang bernilai sehingga RM5,000 disalurkan kepada setiap pengendali taska dan tadika yang berdaftar di bawah Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat dan Kementerian Pendidikan Malaysia. Insentif untuk melatih pengasuh baharu turut disediakan bagi penjagaan kanak-kanak dan kursus pendidikan awal di bawah KPWKM. Setakat 18 September 2020, sejumlah 18.91 juta ringgit telah dimanfaatkan oleh hampir 12,000 taska dan tadika bagi tujuan ini. Semasa PKP mula dilaksanakan pada 18 Mac, cabaran getir terutamanya dalam memastikan para majikan dapat mengekalkan pekerja mereka amat dititik beratkan oleh kerajaan. Sehubungan itu, kerajaan telah merangka inisiatif yang menyeluruh dalam memastikan isu pengangguran tidak meningkat secara mendadak. Antara inisiatif yang berkenaan adalah: pertama, program subsidi upah. Bantuan bagi program subsidi upah kepada majikan ini yang asalnya untuk tempoh hanya 3 bulan telah dilanjutkan selama 3 bulan tambahan di bawah penjana yang menjadikan 6 bulan secara keseluruhan. Dan tidak lama lagi dilanjutkan lagi antara 3 hingga 6 bulan di bawah pakej Kita Prihatin. Setakat 18 September 2020, sebanyak 11.93 bilion ringgit subsidi upah telah diluluskan yang memanfaatkan lebih 2.6 juta pekerja. Di kesempatan ini, saya ingin memaklumkan bahawa dalam ketika kerajaan berusaha membantu perniagaan dan pekerja untuk kelangsungan perniagaan mereka, saya berasa sedih dengan syarikat-syarikat yang tidak bertanggungjawab yang tergamak mengambil kesempatan melalui program subsidi upah.
kerajaan mendapat laporan bahawa sejumlah lebih kurang RM500,000 subsidi upah yang sepatutnya dibayar kepada pekerja telah diambil oleh majikan. Saya ingin menegaskan bahawa kerajaan tidak akan teragak-agak untuk mengambil tindakan kepada majikan yang melakukan kesalahan ini. Kedua, program insentif pengambilan pekerja dan bantuan latihan dengan peruntukan sebanyak RM1.5 bilion. Secara keseluruhannya, seramai 38,186 pekerja telah berjaya mendapat pekerjaan. Jumlah ini merangkumi 29,575 orang di bawah umur 40 tahun, 4,829 orang bagi golongan berusia di antara 40 hingga 60 tahun, 270 OKU dan 3,512 perantis. Ketiga, program kemahiran dan peningkatan kemahiran. Beberapa kementerian dan agensi telah menyelaraskan program reskilling and upskilling, merentasi kementerian dan agensi berkaitan supaya dapat memenuhi kehendak industri. Program ini bertujuan untuk memperkenalkan dan melatih kemahiran baharu kepada para peserta. Kementerian dan agensi yang telah memulakan inisiatif ini adalah Kementerian Belia dan Sukan, Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi, Kementerian Pengajian Tinggi, Majlis Amanah Rakyat, Majlis Pembangunan Wilayah Ekonomi Pantai Timur, Pembangunan Sumber Manusia Berhad, Pihak Berkuasa Pelaksanaan Koridor Utara. Jadi sila layari laman web kementerian dan agensi seperti di pautan bagi maklumat lanjut. Saudara dan saudari yang dihormati, seterusnya adalah pelaksanaan langkah di bawah matlamat bejana, iaitu melonjakkan perniagaan. PKS selaku komponen penting dalam pertumbuhan ekonomi negara turut diberikan keutamaan dalam memastikan kelangsungan perniagaan mereka. Pakej penjana terus bertujuan meningkatkan akses kepada pembiayaan dalam memulihkan beban aliran tunai jangka pendek PKS. Pertama, skim pemulihan perniagaan tekun ataupun Tekun Business Recovery Scheme. Setakat 18 September, sebanyak 73.6 juta ringgit telah disalurkan dan memanfaatkan 11,059 PKS Mikro. Kedua, pembiayaan mikrokredit penjana di bawah Bank Simpanan Nasional. Setakat 18 September, sebanyak 55.31 juta ringgit telah disalurkan dan memanfaatkan 1,480 PKS dan juga PKS Mikro. Ketiga, pembiayaan PKS penjana. Kerajaan telah memperuntukkan dana berjumlah 2 bilion ringgit dan memberi keutamaan kepada PKS yang belum pernah mendapat pinjaman dari bank sebelum ini. Sehingga 18 September, sebanyak 3,058 permohonan PKS telah diluluskan dengan nilai pinjaman sebanyak 742.8 juta ringgit. Bagi memastikan kelangsungan usahawan Bumiputera pula, kerajaan juga menyediakan program pembiayaan Bumiputera berjumlah 500 juta ringgit untuk disalurkan melalui dua agensi berikut. Pertama, Perbadanan Usahawan Nasional Berhad (PUNB). Kriteria kelayakan tertumpu kepada kegunaan dana bagi modal kerja, perbelanjaan operasi, automasi sistem, serta peralatan dan perbelanjaan untuk melaksanakan amalan penjarakan sosial seperti alat perlindungan diri. Kemudahan pembiayaan adalah dari RM100,000 sehingga RM1 juta. Ini bagi tempoh sehingga 5 tahun pada kadar faedah 3.5% setahun, berserta moratorium sehingga 6 bulan dari tarikh pengeluaran. Sehingga 18 September, sebanyak RM16.22 juta telah disalurkan dan memanfaatkan 41 perniagaan Bumiputera. Kedua, melalui MARA yang berupa pinjaman modal kerja
untuk membantu usahawan Bumiputera yang terjejas. Termasuklah sektor pendidikan swasta dengan had maksimum jumlah pinjaman RM1 juta dengan kadar faedah 3.5% setahun. Untuk maklumat lanjut, sila layari www.mara.gov.my. Saudara dan saudari yang dihormati, seterusnya adalah pelaksanaan langkah di bawah penjana. Matlamat 3 iaitu merangsang ekonomi. Pertama, permohonan e-penjana telah ditutup pada 24 September 2020. Sehingga 18 September, 11.15 juta rakyat telah berjaya menerima RM50 dalam e-dompet dengan jumlah nilai sebanyak RM557.46 juta. Penerima e-penjana diingatkan bahawa kredit di dalam e-dompet ini perlu digunakan sebelum 30 September 2020. Selepas tarikh tersebut, nilai kredit akan luput daripada akaun pengguna e-dompet tersebut. Kedua, sokongan bagi sektor seni, budaya dan hiburan. Antara peruntukan yang disediakan adalah sejumlah RM100 juta di dalam bentuk pinjaman dengan faedah 3.5% dan RM30 juta geran untuk industri kreatif, acara dan pameran di bawah My Creative Venture. Manakala RM10 juta adalah di bawah cendana. Sehingga 18 September, sebanyak 46 permohonan telah diterima bagi My Creative Venture bernilai RM34.2 juta. Dan bagi inisiatif cendana pula, sebanyak 120 permohonan telah diluluskan bernilai RM439,120. Para penggiat industri kreatif adalah disaran untuk menggunakan peluang kemudahan yang disediakan dalam menghasilkan karya-karya mereka. Semua pemain industri terlibat boleh memohon bantuan dari agensi berkaitan. Sila layari www.mycreative.com.my penjana dan www.cendana.com.my untuk makluman lanjut. Saudara dan saudari yang dihormati, pada 23 September 2020, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Malaysia telah mengumumkan kerangka inisiatif tambahan khas Kita Prihatin bernilai RM10 bilion yang bertujuan untuk meringankan beban rakyat, mengekalkan pekerjaan dan membantu perniagaan terutamanya PKS. Di bawah Kita Prihatin, 3 bantuan utama adalah berkaitan: pertama, program subsidi upah 2.0 dengan peruntukan RM2.4 bilion. Kerajaan sedar masih ada syarikat yang mengalami kekangan aliran tunai. Bagi membantu syarikat yang mengalami pengurangan hasil sekurang-kurangnya 30% berbanding tahun lepas, mereka boleh memohon subsidi upah pada kadar RM600 sebulan untuk setiap pekerja sehingga maksimum 200 pekerja. Permohonan akan dibuka dari 1 Oktober sehingga 31 Disember 2020. Langkah ini dijangka akan memanfaatkan 1.3 juta pekerja. Kedua, pembukaan semula permohonan Geran Khas Prihatin ataupun GKP. Kerajaan mendengar dan amat prihatin terutamanya kepada kelangsungan peniaga-peniaga mikro. Kepada mereka yang layak tetapi tidak berkesempatan untuk mendapatkan GKP terdahulu, permohonan ini boleh dibuat bermula 1 Oktober hingga 31 Oktober 2020 dan bayaran disasarkan akan dibuat mulai 25 November 2020. Ketiga, Bantuan Prihatin Nasional PPN 2.0 dengan peruntukan RM7 bilion. Kerajaan mengambil maklum kesukaran yang masih dihadapi oleh golongan B40 dan M40. Bayaran BPN 2.0 atau pembayaran PPN 2.0 akan dibuat dalam 2 ansuran. Pertamanya pada hujung bulan Oktober 2020 dan keduanya pada bulan Januari
2021. Tiada permohonan perlu dibuat bagi penerima BSH. Hanya penerima yang tidak pernah menerima bantuan BSH atau BPN perlu memohon. Soalan lazim bagi ketiga-tiga langkah ini boleh didapati melalui pautan www.treasury.gov.my. InsyaAllah, ketiga-tiga langkah dengan suntikan fiskal tambahan RM10 bilion ini dijangka akan menyumbang 3.7 hingga 4.0 mata peratusan kepada KDNK negara 2020. Kerajaan yakin bahawa kita prihatin akan mengekalkan momentum pemulihan bagi petunjuk-petunjuk ekonomi seperti penurunan kadar pengangguran, peningkatan indeks pengeluaran perindustrian, peningkatan indeks pelopor dan juga sektor runcit dan rekreasi. Pada 21 September yang lalu, saya telah membentang rang undang-undang langkah-langkah sementara bagi pembiayaan kerajaan COVID-19 2020 bagi sesi pengulungan Kementerian Kewangan di Dewan Negara. RUU ini bertujuan untuk menyokong inisiatif pemulihan ekonomi oleh kerajaan melalui pakej rangsangan ekonomi prihatin rakyat ataupun prihatin dan pelan jana semula ekonomi negara penjana. Alhamdulillah, RUU ini telah diluluskan di Dewan Negara. Saya mengucapkan terima kasih kepada semua ahli-ahli Dewan Negara dari pihak kerajaan maupun pihak pembangkang yang secara komited terlibat dalam perbahasan dan proses pengundian demi memastikan objektif RUU tersebut dapat dicapai. Pada 27 September lepas, saya telah turun padang ke Shah Alam Convention Center untuk meninjau usaha Bank Negara Malaysia dan sektor perbankan di dalam membantu peminjam-peminjam yang ingin melanjutkan moratorium atau mengambil bantuan bank bersasar. Terima kasih diucapkan kepada bank-bank yang telah giat menghubungi peminjam mereka sejak bulan Julai lagi. Setakat ini, bagi jumlah pemohon yang memerlukan lanjutan moratorium atau bantuan bank bersasar, sekitar 98% telah pun diluluskan. Kerajaan amat menghargai komitmen dari bank-bank untuk terus membantu individu dan peniaga yang masih terkesan. Agensi Laksana juga telah mengadakan kaji selidik prihatin melibatkan lebih 11,000 responden baru-baru ini. Laksana telah turun padang di beberapa lokasi bagi mendengar sendiri maklum balas daripada golongan B40, M40 dan T20. Semua cadangan dan maklum balas yang diterima akan diperhalusi dan beberapa penambahbaikan terhadap beberapa inisiatif akan dipertimbangkan. Sebagaimana yang saya pernah katakan sebelum ini, kita perlu bersifat dinamik dan bukan statik. Kerajaan harus bersedia menambah baik langkah-langkah selaras dengan sebarang perubahan semasa. Perincian lanjutan mengenai keputusan kaji selidik prihatin akan dimaklumkan dalam sedikit masa lagi. Berikutan peningkatan mendadak kes COVID-19, terutamanya di Sabah, saya ingin mengingatkan agar kita semua sentiasa menjaga kesihatan dan mematuhi SOP. Sehubungan itu, sukacita saya memaklumkan bahawa pada 18 September, Kementerian Kewangan juga telah meluluskan penyambungan kontrak secara one-off selama tempoh 6 bulan bagi 2,070 pegawai perubatan, pegawai pergigian dan pegawai farmasi. Ini melibatkan jumlah sebanyak RM81 juta yang sedia diperuntukkan di bawah kumpulan wang COVID-19. Saya juga mendoakan kita dilindungi daripada sebarang musibah dan dikurniakan keselamatan dan kesihatan. Sebelum saya akhiri laporan untuk kali ini, terimalah serangkap pantun dari saya, khas buat rakyat Sabah. Sekawan pekaka berbulu jingga, di pagi cerah di dahan berangan. Kesihatan bersama harus dijaga, semoga Sabah dalam lindungan. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.